Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Hari ini hari Jumaat saya petik satu ayat daripada suratul Kahfi. Dan hendaklah kamu bacakan apa yang Allah telah wahyukan kepadamu dari kandungan kitab, di mana kitab ini tidak akan ada perubahan. Kamu tidak mampu mengubahnya, kalimah-kalimahnya selama-lamanya. Dan kamu juga tidak akan dapat mencari selain daripada Allah penolong multahada. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis, yang dikasihi tetamu kita, Berhormat saudara Khalid, ahli jawatan kuasa Peras Pusat, ahli parlimen Shah Alam, dan juga saudari Aiman, pengarah Pilihan Raya Muslimat Peras Pusat, Berhormat Ustaz Men selaku timbalan yang dipertua, Berhormat Ustaz Bayhaqi, yang berhormat Puan Mumtaz, Cikgu Pa, ahli jangkuasa, hadirin hadirat yang hamba hormati dan kasih sekalian. Alhamdulillah, tadi kita dah dengar ucapan daripada dua tokoh kita. Dua-dua ni layak jadi menteri kabinet. Kalau tengok saudara Khalid ucap tadi, dia boleh ganti Syamuddin kalau Pakatan Rakyat bentuk kerajaan jadi menteri pengangkutan, insya-Allah. Boleh jadi lepas adik kakak dengar dia berucap tadi, adik kakak nak suruh panggil dia sekali lagi. 2-3 bulan lagi kena mari sekali lagi, insya-Allah. Sebelum saya berucap lebih lanjut, saya ambil kesempatan ini ucapkan tahniah dan syukur dan mabruk kepada rakan-rakan kita AK Parti di Turki yang telah menang lebih cemerlang dalam pilihan raya Turki. Alhamdulillah. Walaupun ada seakan-akan konspirasi untuk menidakkan kemenangan AK Parti yang telah berjaya mengangkat Turki bukan sahaja dari segi amalan demokrasinya, dari segi reformasi ekonominya, dari segi mengatur kehidupan rakyat yang lebih sejahtera, tetapi juga secara tidak langsung melaksanakan syariat Islam. Saya beri contoh satu. Di bawah Erdogan mereka telah buat pindaan, yaitu anak-anak muda tidak boleh bercium di khalayak ramai, yang telah ditentang hebat oleh ahli-ahli parlimen sekular Turki yang lain. Mereka kata Turki adalah negara sekular, ini adalah hukum Islam. Adakah AK Parti telah mengambil hukum Islam untuk dilaksanakan dalam negara Turki? Itu satu contoh. Dan Erdogan telah memberikan ucapan kemenangan AK Parti, bahawa kemenangan AK Parti di Turki bukan sahaja untuk rakyat Turki, tetapi dia juga adalah untuk rakyat yang tertindas di seluruh dunia, khususnya rakyat Syria, rakyat Palestin, rakyat Mesir, dan satu-satunya pemimpin negara Islam yang berani menegur langkah mahkamah kangaroo warisan Fir'aun di Mesir menjatuhkan hukuman mati kepada rakan-rakan kita pemimpin Ikhwan Muslimin Mesir selama 529 orang. Datuk Najib tak kata apa, Muhyiddin tak kata apa, dia selawat. Tapi bila orang mukmin kena bunuh, dia tak kata apa. Menunjukkan selawat dia ni hanya selawat main-main, pura-pura. Selawat yang tidak menyambungkan hubungan silaturahim di kalangan umat Islam seluruh dunia.
Sedangkan kita kata dalam Fatihah kita, alhamdulillah rabbil alamin, kita disatukan dengan umat Islam seluruh dunia ini. Mana orang Islam yang ditimpa sakit, kita pun merasa duka cita. Kita pas alhamdulillah menyatakan bangkangan dan bantahan kita. Tapi tidak cukup, kerana kita tak ada kerajaan. Kalau kita ada kerajaan, kita boleh bertindak lebih berkesan. Harapkan Datuk Najib UMNO, dia tak pandang sebelah mata kepada rakan-rakan kita, saudara ikhwan muslimin di Mesir. Hanya Erdogan yang memberikan kenyataan, mengutuk dan meminta Mesir menarik balik hukuman tersebut. Ini menunjukkan pentingnya adanya kerajaan. Dan ini menunjukkan bahawa di seluruh dunia pada hari ini hanya Erdogan daripada Turki yang boleh berdiri dengan semangat Islam yang sebenar. Walaupun AK Parti kerana undang-undang Turki mengharamkan penggunaan nama Islam, tidak boleh secara terbuka menyatakan perjuangan mereka adalah berdasarkan Islam, tetapi tindakan-tindakan mereka seluruhnya berasaskan ruh keislaman yang sebenar. Saya juga ambil kesempatan ini ucap tahniah kepada Don Pasir Tumbuh, khususnya Don Demit, lebih-lebih lagi Don Salo juga, Parlimen Kebangkerian, dalam usaha daftar pemilih kita di seluruh negeri Kelantan. Don Demit duduk nombor 1. Jadi malam ni saya ucap tahniah kepada AJK, petugas-petugas peti undi, saudara-saudari Aiman kena tahu, alhamdulillah, bila Kebangkerian bercakap tentang daftar pemilih, Kebangkerian alhamdulillah buktikan kita laksanakan apa yang kita telah minta rakan-rakan kita di seluruh Malaysia laksanakan. Yang paling tinggi Don Demit diikuti oleh Pasir Tumbuh dalam Parlimen Kebangkerian. Juara keseluruhan Kebangkerian. Alhamdulillah. Ini nikmat, kita kena beritahu. Ya, nikmat Allah SWT kita kena beritahu, jangan duduk diam. Kerana dalam ayat yang kita selalu baca, nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebarkan. Kita katakan bahawa UMNO ni cukup tempoh dia, dan kita nak gantikan UMNO. Kebulatan nekat kita untuk ganti UMNO ni kena jelas. Sekarang Malaysia berada di persimpangan. Ada 10-16 simpang. Mana satu laluan yang kita tak lalu? Nak ganti UMNO? Tak nak ganti UMNO? Boleh ganti UMNO? Mampu ganti UMNO? Ini soalan-soalan yang datang kepada orang yang was-was. Bagi orang yang telah bulat hati, tidak ada jalan lain. Wajib bagi kita ganti UMNO dalam semua sudut-sudut syariah. Baik dalam pengurusan ekonomi. Pengurusan ekonomi hari ini Tengku Razali buat kenyataan semasa melancarkan buku Rich Malaysia, Poor Malaysia oleh seorang anak muda, Saudara Azam. Saudara Azam budak muda lagi, baru ni saya jumpa dia. Dia hadiahkan buku yang bertajuk Rich Malaysia, Poor Malaysia, dan beliau kata dalam masa terdekat akan diterjemah dalam bahasa Malaysia. Malaysia yang kaya dan Malaysia yang miskin. Fokusnya adalah tentang khazanah minyak dalam negara kita. Mengikut buku beliau, sejak tahun 75 hingga 2011, Petronas membelanjakan bukan dalam urusan kos operasinya sebanyak setengah trilion, 500 bilion ringgit wang negara kita untuk pembaziran yang pada waktu itu sebahagian besar dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir. Bayangkan kalau kita dapat kuasai Malaysia, kita uruskan perkara ini dengan sempurna. Baru ni Tun Musa masa forum dengan saya di diskusi politik, dia berfalsafah sebagai pujangga. Dia kata tak apa, sesok pun tak apa, baik sesok pada kaya. Jadi tak apalah, tak minta tak boleh pun tak apa, pasal baik sesok pada kaya.
Saya nak beritahu dalam perspektif agama kita, kekayaan yang menjadi hak kita, kita kena miliki. Tetapi kita kena uruskan kekayaan itu bukan untuk bermewah-mewah. Kita boleh gunakan kekayaan itu untuk membela anak-anak yatim seluruh rantau Asia Tenggara kalau kita mahu. Anak yatim dari Myanmar, anak yatim daripada Solo, daripada Moro, daripada Selatan Thai, daripada Aceh, daripada Syria, daripada Palestin, dari mana saja. Kita boleh gunakan kekayaan itu kalau kita uruskan dengan baik. Bukan saja nak suruh makcik, pakcik kita menjadi lebih baik kedudukannya, tetapi juga untuk kebaikan umat seluruh dunia. Jadi pengurusan kekayaan negara, sebagai satu contoh, Saudara Khalid jelaskan beban cukai GST. GST sudah tentu satu beban, tapi seperti mana saudara pengerusi kata, saya terfikir mereka akan buat pilihan raya sebelum GST ini mengambil tempat dilaksanakan. Sekarang baru dia bagi mukaddimah, tak jalan lagi GST itu. Pocik jual tuak dengan jual cendol tak kena lagi GST, dia tak berasa lagi panah. Sikit lagi tapir pun kena GST, etok pun kena GST. Jadi dia akan buat pilihan raya mungkin sebelum GST ini berkuat kuasa. Jadi kalau pengurusi kata tadi kita kena siap pilihan raya ni mungkin mari lebih awal, saya setuju. Kalau kita siap mari awal, lepas tu dia tak mari lewat, tak apa. Kalau kita nak pergi sekolah, nak periksa lah. Kalau kita baca dah, periksa esok pun tak apa. Tak periksa lagi esok, minggu depan pun tak ada masalah. Tapi kalau tak baca, mari periksa esok, tengah-tengah. Jadi balik kepada tajuk kita, kehilangan kapal terbang MH370. Tajuk hari ini, ya, tajuk yang masih lagi relevan. 7 hari bulan adalah keputusan mahkamah seperti Saudara Khalid sebutkan. Anwar dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara lagi pada umur menjelang 70 tahun. Dengan serta-merta berita tentang penghakiman Datuk Seri Anwar Ibrahim tenggelam dengan kehilangan pesawat 370 malam tu, malam 8 hari bulan. Kebetulan ke, skrip ke, wallahualam. Petang tadi Anwar kena, pagi tu kapal terbang hilang. Jadi berita tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim tenggelam dengan kapal terbang dekat dengan sebulan dah. Tak timbul lagi berita Datuk Seri Anwar Ibrahim kena J ni, kerana duk galik cari kapal terbang, tak jumpa-jumpa hari ni. Jadi sesuatu apa boleh buruh 26 negara bo nak cari juga, ambo boleh bo cari rasa situ, batu tak jumpa. Kalau jumpa tu baru sesuatu. Kalau cari tak jumpa, nak bersuruh ke mana? Kau lalu mana? Cari tak jumpa, apa suruh? Apa kejadian? Hak ambo malu sekalinya. Mula-mula cari laut Cina Selatan. Nyakuban laut Cina Selatan tu gedodok habis laut Cina Selatan. Mojur tak cabut pelantar minyak kita di kawasan JDA. Hingga mari segala mok nikah mari. Biar ni royak dah. Biar ni awal-awal lagi dia ngini pada dah. Dia kata tak ada. Lepas tu Cina kata ada. Orang tu kata ada. Pergi cari. Lepas tu tidak. 5-7 hari lepas pada tu, radar kita 5 hari ke dia pun tu baru boleh baca. Pasal pegawai kita ni, dia petik dalam satu berita daripada Amerika, mau baca dalam internet, pegawai kita tak biasa baca radar. Minta maaf lah pegawai, mari belajar di rumah hamba lah. Bukan hamba pandai sangat, tapi nasabah kalau dia mau pakai gaji, lepas tak pandai baca radar ni. Jadi seminggu lepas tu, kapal terbang tidak pergi alik naik, pergi alik jatuh. Allahu Akbar. Ambo duduk di rumah bertekuk muka dengan batal, masli. Demo menteri tak malu, berat benar lah.
Macam mana sebutir dunia kita suruh pergi cari di Laut Cina Selatan. Duk 5 hari lepas tu kita keruh pula. Hak je mengeruh pun ya lah. Hak je kena keruh pun sama gong juga dengan hak kena keruh. Boleh ngenek pergi cari. Lepas tu ngenek alik ni pula cari. Lepas tu no. Hak jauh sekali. Laut Zulumat. Zulumat tempat untuk bom mata jin. Ya kalau kita bomo kadang-kadang orang kita dengar orang bomo atas jin laut mana, laut rambut tak kita nak royak. Laut Zulumat mana, berkali situlah tempat jin kena pasung. Satelit Amerika pun yalah, satelit Perancis pun yalah. Satelit Australia pun yalah. Perdana Menteri Australia tubik dalam TV. Yalah kepok-pokmu ni. Aku seorang tak agak ni. Tak agak. UMNO tu sama telah tak agak yang gitu lagi. Dia ayat hitam aku kata putih. Kalau dia kata putih aku kata hitam. Menata UMNO aku tak percaya gitu lagi. Mari hak lain ni pun darat seperti juga. Perdana Menteri Australia kata duduk di ujung Laut India. Tepat hak 7,000 kaki, 7,000 kilometer, 7,000 meter. Nak royak payahnya nak cari. Ya Allah ke belakang ni. Hongga pula Amerika, hongga Perancis, hongga Australia, hongga Britain, hongga Jepun, hongga. Hak slow sekali kapal kita. Tak siapa-siapa kapal kita. Scorpion hak kita beli bukan main mahal. Commission saja 500 juta. Adik kakak apa kat Anissa ni? Hak commission 500 juta ni masuk kedai kopi rembah kat sekali. Scoping commission saja 500 juta. Menata kapal tu tak tahu berapa ratus juta. Masa beli mula diberitahu dalam parlimen, kapal selam kita Scoping ni boleh menyelam. Sah dah kena menyelam, kapal selam mana menyelam tu? Ada juga kapal selam dia selam tu bukan kena boleh menyelam. Pasal selam lagi mak aku. Boleh search, boleh cari bagai. Baru ni kita kata, kita diberitahu kapal selam kita nak kata orang panggil kena stroke, tidak juga. Tidak kata kena diletasan, tapi beranak-beranak tak boleh cari, hanya boleh perai saja. Kalau jumpa barang berebut tembok selalu. Kalau tepi-tepi cari jumpa beng tembok. Jadi kita tak boleh hantar kapal selam kita pasal takut jumpa degum tepi. Peluru selalu. Allah. Setara tu canggih kapal selam kita. Jadi tambah mana dah? Hamba nak tanya Menteri Pertahanan. Datuk Babi Khalid dia tak tanya bagai ni kalau hamba masuk parlimen. Berkobar lah hamba nak tanya tamat mana kapal selam. Orang agak-agak gegok seluruh dunia. Private jet, kapal terbang persendirian. Apa nama orang putih tu hamba tak ingat nak sebut nama. Dia kata ambillah kapal aku derma. Gilah awak cari belakang pokok-pokokmu. Tapi minyak tu membus sendiri lah. Pehel-pehel lah. Bil siapa lah sikit lagi. Cari-cari juga. Pitih tu. Minyak siapa dia nak bayar. Berdamah lah pok kita dia kata. Boleh tahan GST lah pok kita. Oh berapa sen tu sebutir-sebutir kapal berjalan tu. Oh berdamah. Oh berapa. Baik. Sebutir dunia pakat cari tak bui kapal. Kapal hok mahal sekali tu kita simpan. Saya yang ke kapal kita tu. Allah kosok tiap-tiap hari. Mundur dia lah tak sokilah mana-mana. Duk jaga rumah jelah. Tak payah lagi kak go benar lah buat kita ni. Ada lagi kau Menteri Pertahanan ni, kamu rasa tak ada dah kamu rasa. Kau ada tu pemangku Menteri Pengangkutan. Baik, 5 malam lepas hamba tengok dalam TV. Dia kata kapal terbang tu dia tidak memusing daripada Laut Cina Selatan 120 nautikal kota baru tu, dia tidak memusing degup. Allah kiri lalu dia buat satu pusingan.
Satu pusing itu dekat 40 minit. Dia pusing. 2 minggu lepas pada tu baru rada tahu musim buat bulatan. Belum pada tu dok pakar kau nak totok gegung ona lah kiri. Kapal terbang mana lagu tu. Lepas pada tu baru tahu pasal edok dia senggih itu baru pergi. Lagu mana ni? Berat pada cari kita sewa ni lagu ni. Dengan radar dengan berapa gong kedok kita ni radar tercanggih. Bukan radar sepotong bawa motor bawa. Nasib baiklah ada tok bawa motor, ada juga alat kita dalam negara ni. Teropong 2 berbusung, wonyo 2 butir. Kalau tak ada tok bawa motor, tak ada alat langsung kita. Tupai alat Amerika 100%. Amerika kata alik ulu, alik ili, alik naik, alik jatuh. Apa KJL lagu ni? Amerika tu memang dia pusing lah moga B di atas kita. Kita duk gong ikut dia tu apa? Tokelah tak ada sikit abuk kita ni kira sendiri. Tak ada capuan kita sendiri ke? Lepas tu cari dekat dengan sebulan tak jumpa lagi. Kalau tok guru tok mula Yasin abuk ada, ambo rasa 3 hari jumpa. Ambo rajin dengan tok Yasin ni. Duduk cokok orang mari. Anak hilang. Oh, dia balik baca Ya Hafiz 119 kali. Kalau tak jumpa lagi, tambah lagi 119 kali. Budak yang ada kaki tu boleh balik semula. Ni kau pada reban ni, kau mudah kau minyak habis kan bagaimana? Setara budak, kau tak payah minyak tu pun jalan balik semula. Habis tak ada baca wadduha. Kita cari barang tak jumpa. Cari anak kunci tak jumpa. Tak ada wadduha 10 kali jumpa. Seramai-ramai alim ulama UMNO hodok selawat tu, tak ada seorang habuk boleh royak sepotong gaji asing royak mula. Bapa lagu tu? Pasal demo tidak pegang dengan agama. Pegang dengan radar 100%. Pakai tu apa untuk bomo? Syirik. Pakai radar 100% tak syirik. Bukan kita kata nak suruh percaya untuk bomo tu. Tapi tak kira lah dalam agama kita tak ada satu kaedah. Seramai-ramai tu alim dalam UMNO tak boleh jumpa. Seorang habuk tak boleh jumpa. Satu ayat, satu bacaan. Jadi, Tok Guru Haji Hashim mula dia suruh baca wadduha. Jadi, hal kita malam ni niat untuk saudara-saudara kita baca 10 kali, 20 kali, 100 kali pun ikutlah. Supaya Tuhan buka hijab. Kalau orang susuk mana? Kalau jatuh seroti jatuh mana? Kalau hilang mana? Main duduk sebulan. Tak berjumpa-jumpa lagi negara, tak ada kerja lain. Hari-hari duduk main cerita. Bukan kata kita nak suruh berhenti tak. Tapi buatlah satu. Panggillah mesyuarat ramai-ramai sikit. Dah demo tak pandai tak? Tak cepat cari tak? Panggillah ahli parlimen kita, ahli ulama kita. Duduk setokong lagu mana nak buat. Kapan terbaik hilang, ambo tak kerti dah. Ni duk beragah lagi. Tak saya nak tunjuk lemah. Datuk Najib pergi ke Perth, Australia. Jumpa ke apa dia? Hak ambo pelik lagi bila radar Perancis kata ada nampak satu benda objek panjang dia 23 meter. Pakak gigi kapal, gigi sarang. Seaweed dalam bahasa orang putih, rumpai laut. Rumpai laut tu kita buat kabel sarang tu. Sarang tu rumpai laut. Dia mau nak makan hari-hari kabel sarang tu. Kabel sarang tu lah Perancis jumpa dalam starlight dia nya. Bo nak cari sarang tu, market kota baru ada. Maknanya siapa lagu tu Tuhan tutup. Pasal semaya hajat tapi hak betul-betul mitok dengan Allah SWT. Amba rasalah ahli keluarga dia macam betul-betul mitok. Tapi gembelingan pemimpin negara atas nama Malaysia mitok betul-betul dengan Allah SWT tak ada pada pendapat amba. Tak ada. Akhir sekali secanggih-canggih satelit Perancis pakat hunggagi dengan kapal canggih-canggih akak-akak sarang.
Astaghfirullahalazim, masya-Allah. Maha besar Tuhan. Nampak dalam satelit 23 meter sari. Boleh kita boleh tengok Rabu bapak kita. Boleh makan tak habis. Datuk Seri Anwar Ibrahim 7 hari bulan dia kena jail, kena hukuman. 8 hari bulan kita ada Konvensyen Pakatan Rakyat. Tengah konvensyen kita ada mesyuarat Majlis Pakatan Rakyat. Dia boleh lagi pengurusi mesyuarat tu. Ambo seorang dalam hati duk perhati ke dia. Ya Allah, boleh lagi tak payah ni. Kemarin dia kena jail 5 tahun kalau aku tak pakai tidur di rumah dah. Lebih pada lutut nak masuk jail 5 tahun. Masuk lokat 3 hari gitu pun. Panas program dia tu. 5 tahun bukan 5 hari. Mula masuk dah 6 tahun. Kalau tidak kerana jiwa perjuangan, manusia mana nak jadi semenua tu? Kita kena terima kasih banyak ke dia. Nak suruh kita masuk sport tu. Ngetak bulu pokok kita ni. Ambo lah, orang lain tak tahu. Kalau Ustaz Bahaya nak masuk, ambo lah kan ngetak bulu. Jadi, ambo duk mesyuarat sebelah depan. Habis hari tu pergi kecek dengan dia. Setara mana? Dia kata, Husam, dulu saya masuk penjara, mula-mula dulu, anak bosu saya darjah 1. Ni saya nak masuk pula ni, cucu saya darjah 1. Berat tu beratlah dia kata. Tapi nak buat macam mana? Boleh kerajaan Malaysia Siti Rosmah dia teriak sekali dengan keluarga. Hamba kalau jumpa keluarga tu boleh jadi teriak juga. Tapi hok masa dia J Anwar ni apa tak teriak? Duk teriak hok berlakon tu je. Hok ni hok semoti ni baru tak teriak. Jadi kalau dalam masa 2 bulan ni, habis bulan dah. Sebulan lagi tinggal untuk rayuan Mahkamah Persekutuan. Mahkamah paling tinggi dalam negara kita. Kalau Mahkamah Persekutuan pun ikut keputusan Mahkamah Rayuan, maknanya Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk dalam jail 5 tahun akan datang. Pilihan raya akan mari tak sampai 5 tahun. Gapo dia tujuan politik dia? Supaya Pakatan Rakyat ni kucabarah dia. Tak ada orang yang nak takut molek. Dia duk fikir lagu tu. Tapi kita tidak ikut ego dia. Kalau kita ikut ego dia, gong kita lah. Kalau ada juga hok mana gong pok kita ni jetik lah telinga tu. Jangan duk lock gong lagu tu. Tapi hamba yakin tak ada hok gong lah. Mana ada boleh gong lagu tu. Jadi tujuan politik dia nak suruh Pakatan Rakyat ni pecah belah. Pecah belah je Pakatan Rakyat. Selamat selalu UMNO Barisan Nasional. Ya kita duduk setara ni kerana kita kuat. Kerana kita bersatu padu. Habis dah cerita DAP ni memperalatkan Melayu ni jadi tak ada dah. Tajuk tu orang tolak dah. Pilihan raya akan datang ni masuk dengan fikiran yang sudah mantap. Kerana kita sudah melalui tajribah politik. Uji kaji politik, rakyat dah faham dah. Bila kes Memali, Tun Musa Hitam beritahu dalam diskusi politik 27 hari bulan, Mahathir ni imbah-imbah, dia terlibat imbah-imbah pasal dia ada duduk dalam negara. Mana orang sebab Mahathir tu duduk saja cokok tak tahu. Setara dia berhenti 7-8 tahun tu, baru ni dia nak jadi Perdana Menteri semula dia kaya. Ambo setuju ke dia jadi Perdana Menteri semula? Syarat Najib setuju juga lah. Dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri semula, berita-berita dalam internet ni dia nak tapis habis. Cekak lagi ni ngomong dia tu nak tapis. Hijau malam, siang malam nak tapis orang. Baik. Tun Musa kata Mahathir ada dalam negara. Hok kata dia duduk luar negara, Tun Musa jadi pemangku Perdana Menteri. Tun Musa 100% bertanggungjawab pada Memali. Tak betul. Hari ni Tun Musa waktu tubik lagi sorak dia. Tindal hok kenyataan dia 27 hari bulan baru ni, dia buat tubik surat, disiarkan dalam internet, surat Tun Musa Hitam.
Kerana Mahathir bila orang tanya esok ke tu 28 bulan orang tanya dia. Dia kata hak ni so mau kena cek dulu. Banyak-banyak perkara dia ingat berlaku, hak ni so ni kena cek dulu. Cek dulu tu maknanya balik senyap dah. Cek dulu tak jawab lagi la ni. Lama teh cek teh. Bagai tu kata tu dia ingat. Hari bulan kita boleh jadi lupa. Peristiwa kita tak lupa. Kalau kita belajar cara otak kita diset, kalau kita nak tak siwi lupa satu-satu benda, kita kena kait dengan peristiwa, kita kena kait dengan objek, dengan image. Jadi peristiwa dia orang kena bunuh dia Kedah. Tak kira tak ingat kita ada Kuala Lumpur ke tidak? Tentu kita ingat. Jadi ramai-ramai pemimpin hanya Lim Kit Siang yang mengambil kenyataan Tun Musa untuk desak kerajaan Malaysia tubuh Suruhanjaya Diraja. Sementara Mahathir ni hidup lagi, kata Lim Kit Siang, negara memerlukan Suruhanjaya Diraja menyiasat siapa sebenarnya yang terlibat mengarahkan pembunuhan Memali pada 30 tahun depan. Jadi kita sekarang ni ada dua Suruhanjaya yang didesak oleh Pakatan Rakyat. Yang pertama Suruhanjaya Diraja tentang Memali, Suruhanjaya Diraja kehilangan MH370. Suruhanjaya Diraja MH370 ni kita kena adakan kerana dia melibatkan isu keselamatan, SOP keamanan keselamatan negara. Macam bateri lithium 200 kilo boleh naik kapal terbang penumpang. Kita nak tahu macam mana. Ambo bila baca berita MAS mengesahkan bateri lithium ni masuk dalam kagum, hamba sendiri jadi takut naik kapal juga. Bateri ni kita tahu boleh meletup 200 kilo boleh naik atas tu. Nak pergi jual bateri di China, China sendiri pengeluar bateri dunia. Mau nak pergi jual bateri di China apanya? China tu jual ekspor bateri murah jenak pak dia. Kita bayar 30 riyal sekilo lebih muatan nak bawa pergi jual China mana nak beli bateri kita? Bateri segati ke bateri berapa benda ni? Waserta boleh jawab dah. Bateri ni boleh tak jawab. Amo minta AGP tolonglah. Amo duk lekat dalam kepala yang itu yang mula-mula peristiwa ni berlaku tu. Senarai kargo tu kita kena tahu. Buah serta IGP buat kenyataan. Pak Tan buah serta ambil daripada ladang kebun di Johor. Bateri ni ambil mana? Siapa je bawa? Kita nak tahu. Dari segi keselamatan kita nak cek radar-radar kita ni. Radar tidur ke? Orang jaga radar tidur. Dua-dua tidur, kau berat lagi kita. Kita pun tidur, askar pun tidur, Allah. Malah rakyat pun tidur, keselamatan negara pun tidur. Jepun mula mari mendarat, malah. Jangan main-main keselamatan ni. Jepun mula kita top skor dia mari. Mari perang, mari serius kita. Belum pada tu dia mari jual aiskrim je. Jual aiskrim. Jepun jual aiskrim saja. Tapi dalam jawapan kepada ahli parlimen bacot baru ni. Ahli parlimen kita bacot tanya dalam parlimen. Dijawab oleh timbalan menteri. Memang betul. Askar Amerika ada berlatih di Kelantan. Astagfirullahalazim. Jepun mula mari jual aiskrim je adik kakak. Duk lepas jual aiskrim dia mari seria kita. Amerika ni dia mari berlatih di Kelantan. Banyak-banyak bumi Malaysia ni Kelantan dia minat sekali. Kelantan sendiri tak khabar-khabar Kelantan ni orang minat. Apa mereka mari berlatih pak kita. Hingga dalam bukit mana wallahu alam. Maknanya kita ni sudah buka dah rumah tangga kita. Bila Kapten Zahari disiasat keluarga dia, siapa siasat? Bukan polis Bukit Aman siasat. Pegawai-pegawai Amerika FBI siasatnya. Bapa polis kita tak reti nak siasat ke? Kalau tak reti mari rumah mana aja. Takkan ilmu polis tak reti. Bini Zahari tu boleh kecek Melayu. Tak payah kecek orang putih.
Kalau nak juga soalan tu daripada FBI, ambil soalan saja. Boleh kita je tanya. Jangan lok kat orang lain mari tanya anak beranak kita. Negara kita ni ada kedaulatan. Isu keselamatan adalah berkait dengan kedaulatan negara. Jadi bukan kita tak boleh kerjasama. Kita boleh kerjasama. Tetapi pada masa yang sama, integriti kedaulatan negara kita tidak dibuka kok kan. Apa boleh tak boleh siasat isteri Zahri kena FBI siasat. Jadi semua ni memerlukan Suruhanjaya Diraja untuk meneliti aspek-aspek keselamatan negara kita. Jadi bapa yang menurut taksir menurut susu ke apa? Dia jatuh ke betul jatuh tak ada kena mengena dengan kamu. Bapa yang jadi mengenali. Patutnya tak ada masalah lah. Kau betul emas dia bawa patut hilang, amba nak buat lagu mana? Tak apalah kita pakat siasat. Amba tak ada masalah. Kita buat Suruhanjaya Diraja, pakat siasat. Kelebek nak kelebek tak ada masalah. Amba tak pusing sikit apa. Dia jadi dia mau pusing tu apa? Gapo dia nak susu? Jadi inilah masalah negara kita. Bila benda ni tak boleh nak selesai, dia akan bulan lagi. Jadi kita Pakatan Rakyat terus desak untuk mendapatkan 2 Suruhanjaya Diraja. Jadi kita harap insya-Allah boleh ditubuhkan. Kalau salah tak tubuh juga bagaimana? Salah tak tubuh juga. Jadi Tun Musa tu hamba rasa dia sudah bergatuk dah dengan Mahathir. Kita nanti tengok Mahathir jawab lagu mana. Kalau kena ratai, kita ratai alik Tun Musa tu. Tak ada orang lain nak kata, tapi tak mahu apa. Jadi bukan apa kita nak kebenaran dari segi pengurusan ekonomi negara. Hak ni amba nak mulahazah sikit. Mulahazah tak apa, kerana untuk kebaikan kita. Kita bila kita tegur pengurusan ekonomi negara, bukan semata-mata kerana isu politik, tapi itu tanggungjawab kita. Kita nak negara kita ni disusun dengan sempurna mengikut acuan Islam dari segi pengurusan ekonomi, pengurusan kewangan, bazir tak bazir, hak mana dulu, hak mana kedia, PT hak mana perlu diguna tempat mana. Ini adalah untuk kemaslahatan umat negara kita. Ini adalah cara agama kita. Jadi kalau masa kita tegur kan, jangan kita sendiri pula ulai benda hak kita tegur. Ini minta maaf, hamba beza sikit pendapat dengan kawan-kawan hamba. Jangan siapa lah degung. Oh, degung dah kita ni. Jangan sampai degung baru kita. Kerana kita dalam agama kita kena nasihat, kena tegur, kena royak, kena peringat. Hak mana kita tegur amno, jangan puak kita buat. Hak sebagaimana kita tegur. Kalau tidak orang suka. Kita kritik amno urus negara kita. Dia buat tender lebuh raya Kota Baru, Kadok. Geger di malam Perdana Menteri lagi. Kerana UMNO belanja bilion-bilion dah Kelantan. Hak mu belanja bilion-bilion tu ya Allah. Tapi hak mu ambil piti aku bilion-bilion, puluh bilion lagi mu tak atas tu lagu mana? Mu yang ke akun tak sekolah. Bodoh ikut mengata lagu tu. Piti aku berapa bilion aku tak tahu. Kalau mu tak ambil puluh bilion aku tu, mu tak beri 2 bilion tu pun tak apa. Aku boleh hidup sendiri. Mu hidup pergi Laut Cina Selatan, pergilah. Aku boleh mereka sendiri. Lebuh Raya Kota Baru, Kadok, 7 km. Malam ni yang mana tanya? Tender. Berapa? Hak paling rendah sekali, berapa hak tinggi sekali? Berapa dia ambil hak paling tinggi ni 29 juta. Ambo tahu hak masuk nombor 1 berapa, masuk nombor 2 berapa, masuk nombor 3 berapa. Berapa dia ambil hak nombor 3 beri pada tender ni. Hak mahal sekali. Nep 9 juta beza dengan hak masuk sebelum ni. Jadi hak ni kita nak tahu. Jadi mu nak sah pilih apa muka puak mu ambil. Nep 9 tu amba rasa ujung dia. 199 ke 299 bahawa tak ada baca, tak ada buka catatan dia. Jadi kerana tu dia nak buat jalan. Kerana dia nak untung tu 9 juta beza tadi.
nampak beli 9 juta, tapi sebab kita tengok Jambatan Sultan Yahya hak baru tu, bila siap lebih daripada asal, bajet asal. Asal dia lepas pada tu tambah lagi, bunyi start tu 9 juta, tapi bila kekeng 9 juta tu, ujung tu ngangor puluh-puluh juta, beratus-ratus juta. Jadi amalan ni kita kena betulkan. Nak betul amalan ni, kita kena betul juga buat-buat kita. Jangan kita ada tiru dia, lepas tu kita nak betul dia, lepas bila tak boleh betul. Ambo tidak kata puak kita buat, tapi ambo orang tua sikit, abang sikit pada adik-adik. Jadi ambo kena pesan. Hak mana kita betul beheh-beheh amno, tegur amno, kita jangan buat. Kerana kita nak orang mencontohi kita, dan kita mengata Malaysia esok, kita nak jaga semati. Bukan mengatakan amno mengata kita beheh-beheh dia, kita mengata kita kona balik. Tak boleh lagi. Kita nak mengata Malaysia dan berikan satu contoh yang berbeza. Umar Abdul Aziz dia mengata 2 tahun setengah. 2 tahun setengah saja. Tak ada orang miskin dalam masa pemerintahan. Umar Al-Khattab mengata lama sikit, 8 tahun lebih. Jadi contoh-contoh a'immah ini, pemimpin-pemimpin utama ni, kita nak jelmakan semula. Bukan saja dalam usrah, dalam tamrin, dalam masa kita muktamar. Apa yang kita bincangkan dalam usrah, dalam tamrin, dalam tamar tu, daripada contoh-contoh orang dulu-dulu tu, kita nak jelmakan dalam negara kita. Ini prinsip PAS dalam Pakatan Rakyat. PAS dalam Pakatan Rakyat, kita orang panggil ruh. Orang lain tu boleh jadi kuda, hunggar derah. Tapi lepas pada hunggar tu nak bubuh ke apa? Pengisian dia tu mengikut tata cara Islam yang syumul, akan dibawa oleh PAS, akan diisi oleh PAS. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.